So macam mana kita nak manage proses-proses yang share memory space ni supaya tidak berlaku konflik antara mereka. Yang tu kita nak belajar lah tentang chapter process synchronization. Okay, so dia punya aims is to help maintain the consistency of data by using wearables or hardware so that only one process can make changes to the shared memory at a time. Kita nak maintain consistency dari segi penggunaan wearable ataupun hardware lah, supaya hanya satu proses ni boleh melakukan perubahan ke atas memori dalam satu masa. Okay, so we have a various solution for the some process synchronization such as we have a semaphore, mutex lock, synchronization hardware, etc. Ada banyak lah. Okay, so kita tengok process synchronization in OS. Operating system is software that manage all application on a device and basically help in the smooth functioning of our computer. Okay, because of this reason, the operating system have to perform many tasks, sometimes simultaneously. This isn't usually a problem unless there's simultaneously occurring process use a common resource. Kita tengok this is a memory, so there are a few processes that want to access that memory. So process 1, process 2, process 3. Okay, within these processes, we just want only one process that can make amendment on the memory. Hanya satu saja. The rest kena hold dulu. For example, look at process 1. Process 1, only process 1 can write on the memory and then the other process only can read only. So proses 1 hanya dibenarkan untuk menulis ataupun untuk menyimpan data di dalam memori. Proses lain hanya boleh untuk baca sahaja. Dia tak boleh dua-dua untuk write tempat memori yang sama. Tak boleh. Okay. Kalau jadi begitu, proses 3 lah yang kesian sebab dia nak baca macam mana. Proses 1 tengah duk write, proses 2 akan write pada memori yang sama. Proses 3 what will happen to proses 3? Dia akan confused dengan data because of data is in a inconsistency condition. Okay. Sampai situ faham? Faham, Madam? Faham, Madam. Okay. Okay, good. So, for example ni, you boleh baca nanti For example ni, saya bagi sedikit penerangan lah. Dia cakap macam kalau ada balance dalam akaun kita kan, kita supposedly nak keluarkan duit. Okay, nak take out set amount, nak keluarkan duit daripada akaun. But at the same time, seseorang tu try untuk lihat ataupun untuk tahulah amount yang dikeluarkan yang ada dalam awak punya akaun. So, kalau benda tu terjadi pada masa yang sama, kan, so balance tu tidak tepat lah. Okay. So, dia kena keluarkan duit dulu ataupun kena satu proses dulu selesai, barulah proses lain boleh masuk. Maksudnya macam tu lah. Nanti boleh tengok, boleh baca balik dia punya example ni. Okay, so kita tengok pada 5.2.1, how process synchronization works. So macam mana kita nak pastikan proses synchronization ni berjalan? Okay, if a process 1 is trying to read the data present in the memory location, while another process 2 is trying to change the data present at the same location, there is a high chance that the data read by the process 1 will be incorrect. Okay, ni keadaan dia lah. Okay, keadaan dia. So, macam mana kita nak pastikan benda ni berlaku dalam keadaan yang harmoni. So, we have a different element of section of the program. Jadi setiap program dia ada section dia sendiri. Yang mana section ni ada dalam PID dia. Okay. Dekat mana dia masuk dia punya fasalnya ada dalam PID dia. Ini bukan fasal proses state Ini bukan proses state. Ini proses section kita panggil. Proses section. Which is we have a 1, 2, 3, 4 section. Saya ada bunyi earphone. Ada yang nak tanya soalan ke? Tak ada, Madam.
Tak ada. Okay. So, first section is about the entry section. Entry ni pintu masuk lah. The entry section decide the entry of the process. So pintu masuk ni akan tentukan proses mana yang dia nak execute. Okay, critical section is the critical section allow and make sure that only one process is modifying the shared data. Critical section ni tempat kita ibaratkan satu bilik, yang mana satu bilik tu membenarkan proses itu untuk modify data-data yang dia share together lah dengan proses-proses lain. Yang ni kita bagi data lah, memori ni salah satu daripada resource lah. Okay, so kita nak pastikan hanya satu sahaja resource tersebut boleh diubah oleh satu-satu proses. Okay, ni critical section. Exit section maksudnya the entry of the other processes in the shared data after the execution of one process is handled by the exit section. Ni tempat dia keluar. Maksudnya bila dia dah settle modifying the shared data tu, dia kena buat exit section. Okay, maksudnya dia kena keluar supaya proses lain boleh masuk critical section. Okay, reminder section means that the remaining part of the code which is not categorized as above is contained in the reminder section. Selalunya reminder section ni kurang ditanya. 3 benda ni lah selalunya kita akan disebut-sebut. Okay. Ya perlu ingat lah. Entry section, critical section, exit section. Okay. So kalau satu-satu proses tu tidak ada dalam entry section, tidak ada dalam critical section, tidak ada dalam exit section, dia berada dalam reminder section. Okay, condition dia reminder section. Okay, kita tengok concurrency. Okay, concurrency means that execution of the multiple instruction sequences at the same times. Okay, it's happened in the operating system when there are several process threads running in parallel. Bila ada beberapa thread yang running dalam selari lah, serentak, maksudnya serentak kan. So, the running process thread always communicate with each other through share memory or message passing. Maksudnya, kalau kita kata ini adalah thread 1, thread 2, thread 3, dia bercommunicate between of them melalui shared memory. Kita ada belajar kan, ada inter-process communication. One of them is a shared memory or passing, message passing. Okay. So macam inilah gambaran dia. Process 1, process 2, process 3. They communicate with each other using the shared message. Okay, ataupun message passing using the devices. Okay, concurrency result in sharing of resources problem in concurrency result in sharing of resources result in problem like deadlock and resource starvation. So ni yang saya kata tadi. Bila dia berjalan serentak, kan, kemungkinan dia boleh menyebabkan deadlock dan juga resource starvation. Deadlock ni macam mana? Dalam buntu lah. Kadang-kadang proses 1 ni nak guna memori, tapi memori ni kena dilepas oleh proses tu dulu. Barulah proses 2 guna, proses 1 boleh guna. Maksudnya macam tu lah. Kita contoh lain adalah dunia nyata kita lah. Okay, contohnya kita sedang berjalan ni, ada jalan lah maksudnya. Ada 3 penjuru. Okay. Ni jalan, ni jalan, ni jalan. Okay. So, ini ada kereta. Okay, ini ada kereta. Ini ada kereta. Kalau kondisi biasa, kan, kereta ni kena jalan dulu. Kereta ni kena lepas dulu. Kereta ni nak pergi ke sini. Kan, kereta ni nak masuk sini. Mana tak jadi. Contoh-contoh deadlock saya bagi awak contoh. Kereta ni nak jalan ke sini. Kereta ni nak pergi straight. Kereta ni nak pergi sini. Kereta ni nak pergi sini. Yang ni nak pergi sini. Yang ni nak pergi straight. Kalau ikut peraturan yang betul adalah, okay, adalah kereta ni kena go straight dululah. Kan? Kereta ini kena go straight dulu. Barulah kereta ni boleh masuk. Kereta ni kena masuk dan kereta ni kena keluar. Itu kita kata deadlock tidak berlaku lah. Kalau deadlock tu berlaku macam mana? Deadlock berlaku
Tiga-tiga kereta ni tak boleh jalan. Okay, tak boleh jalan kerana apa? Ada certain part yang dia memang tak boleh lah. Contohnya ada kereta banyak lagi kat sini. Kan? Jam dah berlaku ni. Lepas tu, kereta ni tak boleh masuk, tak boleh keluar. Kereta ni pun tak boleh keluar. Kereta ni pun tak boleh lalu kat sini. Tu dah elok berlaku. Maksudnya, ada certain benda kat sini yang tak melepaskan resource dia. Resource dia jalan lah. Maksudnya, yang ni tak boleh nak execute lagi sebabnya resource unavailable. Gitu. Faham tak elok? Faham, madam. So, proses starvation ni maksudnya resource starvation. Resource starvation ni maksudnya proses 1, okay, nak execute. Tapi resource tidak ada. Jadi dalam konteks ni kita katakan, okay, kita katakan kereta ni dengan kereta yang ni mengalami starvation. Sebab dia nak execute, dia nak jalan. Tapi jalan tidak ada. Execution tidak ada. Sebab resource tu sedang digunakan oleh resource-resource yang ni. Tak settle lagi. Jadi that's why dia mengalami starvation. Okay, harap boleh faham lah deadlock dengan resource starvation. Okay. It helps in techniques like coordinated execution of processes, memory allocation, execution scheduling for minimizing throughput. Okay, one of the issue is incongruency is race condition. Jadi race condition tu macam mana pula? Race condition ni semua berlumba-lumba untuk menggunakan resources tersebut. Sebab semua dah lapar. Kalau tengok race condition macam ni, ini pun dah naik angin, ini pun dah naik angin, ini pun dah naik angin. Kereta ni pun dah naik angin. Jadi dia menyebabkan kalau ada kita panggil ruang sikit, yang ni nak masuk, yang ni nak keluar. Jadi kereta yang ni berlumba-lumba untuk keluar daripada situasi yang ni. Kalau katalah yang ni ada space sikit kan, kereta ni nak masuk, kereta ni nak keluar. Jadi semua orang dalam keadaan berlumba-lumba nak gunakan resource. Itulah race condition. Okay. Kita baca lagi detail tentang race condition. When more than one process is either running the same code or modifying the same memory or any shared data, there is a risk that the result or value of the shared data may be incorrect because all processes trying to access and modifying these shared resources. Thus, all the process tries to say that my result is correct. This condition is called the rest condition. Contohnya macam ni lah. Tadi kan, bila terlampau lama menunggu kereta yang ni dengan kereta yang ni, dua-dua nak lalu. Dua-dua rasa dia ada hak untuk lalu. Walaupun sepatutnya kereta ni yang lalu dulu. Kereta ni patut pergi. Tapi bila ada celah sikit, kereta ni pun nak lalu. Sebab dia rasa dia ada hak untuk lalu sebab itu tunggu lama. Cuma ada macam keinginan untuk menggunakan ruang yang ni. Resource. Yang ni kita panggil resource lah. Okay, nak gunakan jalan yang ni. Walaupun kita kata ada celah sikit je. Conditionnya awak boleh tengok bila hari raya menjelang. Semua orang berlumba-lumba nak guna benda ni. Okay, nak guna jalan. Ada je space, masuk. Ada je space, masuk. Tu yang kita panggil rest condition. Walaupun kita rasa benda tu adalah kita salah sebenarnya. Sebab kita kena tunggu kereta ni dulu masuk. Tapi bila dah banyak sangat kereta, kita rasa macam tak mampu nak tunggu. Kita rasa kita betul, kita akan masuk. That's why dia kata, my result is correct. Semua orang rasa dia betul lah. Okay. So, inilah kita panggil rest condition. Okay, jadi end result dia multiple thread execution varies depending on the sequence in which the thread execute. Jadi, kalau kata semua proses 1, proses 2, proses 3 nak execute ataupun nak menulis dekat main memory. Okay, katalah ada sini ada proses 4. Okay. Proses 3, proses 2, proses 1 is given the access to write in a main memory at the same time. Okay. Proses 4 yang baca ni, dia akan dapat result yang tak konsisten. Ataupun kalau ada lagi proses 5, kan,
This is a process 4, process 5. Jadi proses 4 dengan proses 5 kemungkinan akan dapat result yang berbeza disebabkan kita tengok keadaan dia memanggil dan waktu dia dipanggil. Mungkin pada waktu before ni dia nak baca result dalam memori, proses 1 dengan proses 2 tengah execute, tengah run. Jadi dia dapat result tu daripada proses 1. Okay, so proses 4 dapat result sesudah proses 1 dilakukan. Proses 5 sesudah proses 2 execute. So proses 4 dengan proses 5 dia tak akan sama result dia. Jadi inconsistent lah. Okay, faham Faham, madam. Okay, so macam mana kita nak avoid rest condition ni? Macam mana kita nak elak daripada rest condition? Okay, that's a simple solution. Ada simple solution, treating the critical section as a section that can be accessed by only a single process at a time. This type of section is called an atomic section. So kalau kita tengok condition kat sini, kalau kata banyak sangat kereta kan, so macam mana kita nak allow all the resource to enter this critical section. Kat sini kita panggil dia nak share the resource ni. So macam mana kita nak bagi all the process dapat benda ni sama rata. So that's why kalau awak tengok dalam musim perayaan kita akan pakai apa? Police traffic. Proses traffic dia akan tunggulah kat sini, kat simpan simpan selalunya. Sebab kat situ bila kalau kata proses traffic tidak ada, semua kereta ni rasa dia betul. Dia boleh access. Dia menyebabkan lagi worse condition. Kan? Jadi bila kita letakkan polis trafik kat sini, jadi polis trafik ni akan pantau keadaan berlakunya critical part kat sini. Okay. So kita akan letaklah critical section. Okay. So kita tengok producer consumer problem. Ni cara-cara kita nak avoid lah the race condition. Satunya kita guna producer consumer problem, also known as a bounded buffer problem. Di setengah-setengah buku dia kenal sebagai bounded buffer problem. Dia sebenarnya adalah classical synchronization problem in the operating system, which is with the presence of more than one process and limited resource in the system, the synchronization problem arises. If one resource is shared between more than one process at the same time, then it can lead to data inconsistency. Okay, so yang ni kita namakan figure ni producer consumer problem. Okay, producer ni yang akan letakkan dia punya items. Okay, this is kita panggil buffer slot lah. Buffer slot. Ini consumer, ini producer. Producer yang akan give something items lah kepada buffer slot. Consumer is someone yang akan ambil item tu daripada buffer slot. Okay. So kita tengok cara kerja dia. The producer produce an item and the consumer consume the item produced the producer. Before we know about the producer consumer problem, we have to know what is a producer and consumer. Producer is a process in which able to produce data or items. So producer ni adalah satu proses yang boleh produce data atau item. Kita namakan producer ni adalah proses yang akan write something to the share memory. Itu adalah producer. Okay, consumer is a process that is able to consume the data or item produced by the producer. Consumer adalah proses yang boleh baca data yang telah diubah oleh proses tadi. Okay. Both producer and consumer share a common memory buffer. This buffer is space of the certain size of the memory of the system which is used for storage. The producer produce the data into the buffer and the consumer consume the data from the buffer. So what's the producer consumer problem? Kita dah faham tentang producer consumer. Jadi problem dia adalah producer process should not produce any data when the share buffer is full. Maksudnya producer process ni jangan menulis selagi buffer slot ni penuh.
Jangan menulis, sebab kalau dia menulis dia akan menyebabkan kelimpahan. Okay, kelimpahan data, maksudnya buffer lah. Okay, buffer overflow panggil dia. Okay, buffer overflow. Jadi producer ni kena tengok dulu. Okay, buffer ni penuh ke tak slot ni. Kalau penuh jangan tulis lagi. Okay, consumer process should not consume any data when the shared buffer is empty. Kalau lah kata data ni di dalam buffer slot empty, consumer jangan baca apa-apa, jangan ambil item tersebut. Kalau dia empty, maksudnya kalau buffer slot ni empty, jadi producer akan busy lah untuk write down the data ataupun put the item dalam buffer slot. Okay. Tapi kalau kata buffer slot ni full, producer boleh rest, consumer pula yang akan busy untuk ambil data ni ataupun baca data. Okay, faham? Faham, Madam. Okay, so the access to the shared buffer should be mutually exclusive. For example, at a time, only one process should be able to access the shared buffer and make change to it. Hanya satu sahaja proses boleh access the shared buffer dalam satu-satu masa. For consistent data synchronization between producer and consumer, the above problem should be resolved. Jadi, kalau kita ikut pada dia punya rules kat sini, so problem inconsistency tu boleh diselesaikan lah. Okay, maksudnya kalau producer tu tengah put the data dalam ni, consumer kena hold dulu. Okay, bila producer dah habis write down the data, so producer kena hold dulu, consumer pula baru boleh baca. Macam okay, so we go for the critical section problem. Apa tu critical section problem? Kita belajar tadi entry, critical and exit section. So, critical section problem, a part of the code sebenarnya that can only be accessed by a single process at any moment is known as the critical section. Maksudnya dia adalah critical section ni adalah code yang boleh diakses oleh satu-satu data sahaja, single process at any moment. Okay, this means that when a lot of programs want to access and change a single shared data, only one process will be allowed to change at any given moment. The other process have to wait until the data is free to be used. So hanya satu proses saja boleh masuk critical section dalam satu-satu masa. So macam mana kita nak execute critical problem? Kita guna wait. Okay, because of wait function handle the entry to the critical section. Maksudnya bila kita letakkan wait function pada satu-satu proses, dia akan berada dalam section entry lah. Okay, while the signal function handle the exit from the critical section. Kalau kita panggil signal, dia kena keluar lah daripada critical section. Okay, so wait dia berada dalam entry, signal dia kena keluar daripada critical section, kena masuk exit. If we remove the critical section, we cannot guarantee the consistency of the end outcome after all the process finish executing simultaneously. Kalau kita remove critical section dalam section of the processes ni, kita tak boleh nak guarantee consistency lah. Okay. Okay, look at the condition that are necessary for the solution to critical section problem. So, sebelum kita tengok solution to the critical section problem, kita tengok requirement dia dululah, condition. Maksudnya condition are necessary, maksudnya samalah dengan requirement of critical section problem. Kita ada 3 requirement, okay, 3 requirement that must be met before by the solution to the critical section problem. Kalau kita nak tengok satu-satu proses tu perlu masuk critical section, nak kita tengok 3 requirement ni dulu lah, sama ada dia memenuhi ke tak. Okay, first thing first is a mutual exclusion. Okay, mutual exclusion ni maksudnya if a process is running in the critical section, no other process should be allowed at the time. Maksudnya kalau satu proses sedang running dalam critical section, dia dah masuk critical section, other process should be allowed, not allowed to be run at that section at the same time. Ada proses perlu dipanggil wait lah untuk dia
dia dihalang masuk dalam critical section. Okay, so progress, if no process is still in the critical section and other processes are waiting outside the critical section to execute, then any one of the thread must be permitted to enter the critical section. Kalau tidak ada satu proses dalam critical section, maksudnya semua proses tidak menjalankan critical section. Tak ada satu proses yang tengah waiting nak buat critical section. Dia tengah berada dalam entry section. Dia nak buat tapi dia tidak dibenarkan. Jadi OS tu perlu benarkan thread tu untuk masuk critical section sebab tidak ada proses yang sedang running. Jadi tugas OS lah untuk benarkan dia masuk critical section. Okay, no starvation. Starvation means a process that keep waiting forever to access the critical section but never get a change. Dia nak masuk tapi dia tidak pernah diberi peluang. Yang ni dia diberi peluang juga, progress. Maksudnya kalau nampak tidak ada proses yang sedang buat critical section, tak ada proses yang sedang menunggu, jadi OS kena ambil proses tersebut untuk buat critical section. Kalau conditional starvation ni, proses tersebut tidak pernah diberi peluang pun nak masuk critical section, jadi dia kena diberi peluang. Okay? Dia macam mana? Dia kena diberi peluang tu. A process should not wait forever to enter inside the critical section. OS tidak boleh buat satu-satu proses ni kena wait forever. Tak boleh. Dia kena, jadi macam mana dia nak pastikan proses ni boleh masuk critical section? Jadi dia kena buat setiap proses tu should be a limit or bound in which the number of other process that allowed to access the critical section before it. Maksudnya OS tu kena pastikan satu-satu proses yang masuk ke critical section tu ada masa dia supaya semua orang akan dapat. Contohnya proses A masuk critical section 3 saat sahaja. Setiap proses 3 saat sahaja. Kalau dia habis ke tak habis dia kena keluar because of ada proses lain yang patut diberi peluang untuk masuk juga. Okay. After this bound is reached, this process should be allowed to access the critical section. Okay, faham So dia kena kukuk mana pun satu-satu proses tu boleh masuk critical section untuk dia execute bukan dia execute the process dia nak share the resources, dia nak capai resources tu supaya dia boleh buat execution. Dia tak boleh berada dalam fasa ready sentiasa. Kalau kita panggil wait kan, dia berada dalam fasa ready, maksudnya dia berada dalam section entry section kan. Jadi kita tak boleh nak biarkan satu-satu proses tu berada dalam fasa ready ataupun waiting selama-lamanya. Tak boleh, kita kena execute juga benda tu. So bila kita nak execute, bila resource tu dia tak dapat, kita kena buka critical section untuk satu-satu proses tu. Faham? Senyap je ni. Complicated sangat ke? Boleh madam. Okey madam. Ke nak saya lukis? Nak saya lukis ke? Lukis. Saya lukis ke untuk awak sikit yang ni ya. Saya lukis kat sini. Kita ada fasa running kan? Kita ada fasa running. Allah. Okay. Dan kita ada fasa waiting. Dan kita ada fasa, saya lukis uduh-uduh je lah. Running, waiting, ready. Ni kita panggilkan proses state. Ni proses state. Apa beza dengan section yang ada 3 benda tu kan? Entry, apa tu satu lagi tu? Entry, critical dengan exit. Apa beza dia? So, bila satu-satu proses tu daripada ready nak pergi ke running, kemungkinan di sini dia boleh beranak. Kita panggil fork. Ataupun kita buat
secara thread. Kita execute dia secara thread. Kan? Okay. So, bila satu-satu proses nak di-execute, kan, kemungkinan dia nak menggunakan resource. Okay. Thread dengan fork ni, kadang-kadang bila satu-satu proses tu dia diberanakkan, contohnya diberanakkan lah. Okay. Ni P1, P2, P3. Kita nak execute benda ni. Dia berada dalam fasa running. Maksudnya dia berada dalam memori yang sama. Ni berada dalam memori yang sama. Ni kita punya kita punya CPU. Dia nak execute yang ni, kan? Tapi yang ni menggunakan resource yang sama. Ni resource. Okay, nak gunakan resource yang sama. So, kalau kata 1, 2, 3 ni, access serentak pada resource ini akan berlaku data inconsistency. Okay, so untuk elakkan data tu inconsistency, contohnya dia nak access pada share memory. Okay, share memory. Share memory ni adalah salah satu pada resource kita lah. Okay, semuanya nak write, semuanya nak read kan daripada share memory ni. So, apa yang berlaku, dia akan menyebabkan data tersebut tidak konsisten. Okay, so apa yang boleh kita buat adalah kita executekan 1, 2, 3 ni melalui one by one. Satu demi satu. Okay, satu demi satu maksudnya kalau fasa 1 ni masuk pada section, critical section, 2 dengan 3 ni tak boleh nak access resource ni. Okay. Hanya satu boleh access the resource, 2, 3 hanya boleh baca sahaja resource tersebut. Sebab kita buka section critical ataupun critical section dekat satu sahaja, proses satu sahaja. Okay. Jadi ada juga keadaan yang menyebabkan proses satu ni dia boleh guna resource tersebut sebab dia masuk fasa kita buka critical section untuk dia. Kan? Tapi dia lama sangat guna resource ni. Menyebabkan 2 dengan 3 ni akan jadi starvation. Kelaparan. Bila dia jadi kelaparan, dia akan jadi race condition lah. Masa-masa nak berebut, bergaduh 2 ni, 2 dan 3 bergaduh. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kena pastikan 3 benda ni dilaksanakan. Contohnya mutual exclusion. 2 dengan 3 kena akur lah. Kalau satu sedang menggunakan resource, 2 dengan 3 kena hold dulu. Kena akur. Bila satu dah melalui exit entry, barulah 2 ni boleh masuk critical section. 3 kena akur, kena tunggu dulu. Okay. So 1, 2 progress. Okay, kalau lah kata 2 ni nak guna resource ni, tapi dia tengok 1 dengan 3 tak guna pun resource ni. Kan dia execute tapi tak guna pun resource ni. Jadi dia nak kena execute dan dia kena guna resource yang ni. Jadi apa yang dia boleh buat, dia boleh minta CPU ni untuk buka critical section dia. Supaya dia boleh capai resource. 2, itu adalah progress. No starvation maksudnya kita kata 3 ni tidak pernah dibenarkan untuk masuk critical section. Hanya 1, 2 sahaja dibenarkan. 1, 2, lepas tu katalah ada proses-proses lain lagi, diberanakkan lagi. Kata 4, 5, 3 ni tidak diberi peluang. So, benda yang macam ni menyebabkan 3 ni tak boleh nak execute. Bila tak boleh nak execute, tak boleh nak execute whole the process. Kan? Jadi, CPU ni kena benarkan 3 juga untuk masuk critical section dengan cara dia bagi setiap masa kepada beberapa proses yang lain. Contohnya 1, dia buka critical section untuk capai resource dalam masa 3 saat. Okey, 1 boleh capai 3 saat sahaja. Kalau kata dia tak habis guna resource pun, dia kena tutup sebab 2 nak guna pula. Lepas tu 4, 5 nak guna. Lepas tu barulah 3 boleh masuk. Macam tu. Faham eh? Faham, madam. So ingat critical section problem. Critical section ni sebenarnya adalah salah satu cara yang kita buat untuk fairkan setiap proses tu untuk capai resource. Because of dia nak execute benda ni kita panggil dia berada dalam memori dah kan. Dia perlu di-execute oleh CPU. Jadi bila nak execute, dia tak boleh nak execute sebab dia tidak ada peluang untuk capai resource. Jadi kita kena buka critical section dia. Harap faham
Faham, Madam. Okay, so next is a starvation dah. Okay, solution for critical section problem. Jadi macam mana kita nak tahu solution? Ada beberapa lah solution yang dicadangkan pada critical section problem. Salah satunya adalah Peterson solution. Okay, this is a very classical software-based solution. So the idea is that when a process is executing in the critical section, then the other process execute the rest of the code and vice versa is also possible. This solution makes sure that only one process execute the critical section at any point of time. So solution tadi macam saya kata tadi lah, kalau satu tengah execute, yang lain tu boleh baca sahajalah, boleh tengok sahajalah. Satu ni tengah execute, tengah pakai resource. Tu algoritma yang dipakai oleh Peterson solution. Okay, so dia ada implement two share variable lah. Satu you guna boolean flag, and then juga satu lagi adalah in term. Ni kena mungkin boleh baca lah juga yang ni coding ni. Saya nak tegang pun, you all boleh ingat je lah, boleh tahu je lah ini critical section. Macam mana kita apply Peterson solution dalam coding. Okay. Jadi Peterson solution ni macam mana dia nak pastikan hanya satu sahaja proses benarkan untuk access resource, dia guna boolean flag ataupun intern. Okay, boolean flag ni maksudnya dia hanya ada dua value sajalah, sama ada true or false. Tapi yang ni initiate dia by false lah. This flag array represent which process is which process want to enter into the critical solution. Okay, maksudnya kalau flag to false ataupun true, jadi satu-satu proses tu boleh dibenarkanlah masuk critical solution. Okay, ataupun dia guna intern. Kalau kata integer variable, turn indicates the process number that is ready to enter into the critical section. Ataupun dia guna turn lah dalam bentuk integer. Okay, so there are two disadvantage of Peterson solution. Kenapa ada disadvantage for Peterson solution? Because very classical software kan, sangat klasik dia punya. Kau panggil solution lama lah, mudah kira dia solution yang lama. Jadi dia ada lah advantage dia. The two advantage dia adalah the solution involve easy waiting. Okay, solution yang terlibat tu mungkin busy lah, busy menunggu. The solution is also limited to only two processes. So currently we have a few of the processes, not only two, we have more than two processes. So dia tidak sesuai lah untuk current solution. And then we also have a synchronization hardware. Macam mana kita nak kena synchronization hardware? When a process enter a critical section, bila satu proses tu masuk critical section, it will given a lock. Dia diberi kunci. Dia sendiri diberi kunci. Proses tu sendiri diberi kunci, which is the process must release before the process can exit the critical section. Maksudnya, bila satu proses tu diberi kunci, dia boleh buat critical section, dia kena kunci lah critical section tersebut. And then dia kena release the key tu, the lock tu, bila dia dah masuk exit section. Okay. So additional process are unable to access a critical section if any one process is already using the section. The lock can have either of the two value 0 or 1. So dia boleh dikunci lah. Dia sendiri dikunci. Tapi mutex locks ni adalah kita panggil solution kepada synchronization hardware because of synchronization hardware is not easy method. Dia bukan satu method yang easy lah, sebab hardware berbanding hardware dengan software, hardware is more expensive. Dia lagi mahal. Jadi dia perkenalkan mutex lock lah. Mutex lock is a locking mechanism used to synchronize access to the resource in the critical section. In this method, we use a lock over the critical section. Yang ni dalam mutex lock ni kita OS sendiri yang akan lock critical section, bukan proses yang akan lock critical section. OS sendiri yang akan lock critical section. OS tu kan
kita panggil software kan, dia adalah sejenis kod. Jadi melalui kita implement benda ni melalui software. OS akan log critical section. The log is set when the process enter from the entry section and it get unset when the process exit from the exit section. Maksudnya bila satu-satu proses tu ready nak masuk critical section, bila dia dah masuk, OS akan log. So bila dia nak exit barulah log tu dibuka. Ni dibuat oleh OS melalui software. Ini kita buat melalui hardware lah. So dia ada kekurangan dia lah, hardware ni dia agak expensive sikit. Okay. And so it's not intimated lah. Okay, kita tengok cara lain. Semaphore ni adalah dia bagi signaling mechanism. Dia bagi signal mechanism and a process can signal a process that is waiting on a semaphore. Satu proses ni boleh bagi signal kepada proses lain yang sedang menunggu. This differ from the mutex. In the mutex can only be notified by the process that set the shell log. Semaphore make use of the wait and signal function for synchronization among the process. Okay, kita ada dua cara kita nak buat semaphore. Kita guna binary semaphore and other one we use mana tadi? Counting semaphore. Ada dua cara kita nak buat semaphore. Semaphore ni kita guna dua kita panggil apa ni? Ya Allah, lupa. System call. Kita guna dua system call kat sini. Wait dengan signal function. Okay, wait and signal function. So macam mana dia guna? Ada dua cara lah. Satu melalui binary semaphore, satu lagi melalui counting semaphore. Binary semaphore ni, okay, only have one of two value, 0 or 1. Hanya ada satu sahaja value, 0 or 1, because of their capacity to ensure mutual exclusion. They are also known as a mutex log. Ini lebih kurang pada mutex log lah. Okay. Tapi dia guna binary. Okay. Yang ni, dia kalau mutex log ni, dia log melalui cara lain lah, bukan melalui binary. Tapi yang ni dia log tapi menggunakan binary. Sama ada nilai 0 or 1. Okay. A single binary semaphore is shared between multiple processes. Single binary semaphore dikongsi oleh beberapa processes. When the semaphore is set to 1, bila satu semaphore tu diset kepada 1, it means some process is working on its critical section and the other processes need to wait. And if the semaphore is set to 0, that means any process can enter the critical section. Okay, kalau sebab single binary ni di-share di antara beberapa processes. Kalau kata satu proses tu dapat 1, mesti dia boleh masuklah critical section dan proses-proses lain kena tunggulah. Kalau kata semaphore tu di-set pada 0, jadi proses tersebut boleh enter critical section. 1 working, 0 enter. Kena ingat 1 working, 0 enter. Enter tu maksudnya masuk entry section. Dia tak buat lagi, dia bahannya masuk entry section. Okay, kalau dia di-set kepada 1, barulah dia boleh masuk critical section. Okay. Whenever a binary semaphore is set to 0, any process can then enter its critical section by setting the binary semaphore to 1. When it has completed its critical section, it can reset the binary semaphore to 0 and enabling another process to enter it. So 0 dan 1 sajalah dia punya value. Okay, faham tak tentang binary semaphore? Faham, madam. Okay, good. Okay, last one, counting semaphore. Counting semaphore can have any value, boleh ada beberapa value, tak kisah berapa banyak pun, and are not limited to certain area. Tidak limited kepada beberapa proses ataupun area lain lah. They can use to restrict access to a resource that has a concurrent access limit. Dia boleh guna je access tersebut selagi dia tak capai limit. For example, counting semaphore are set to the maximum amount of processes that can access the resource at a time. Hence, the counting semaphore indicates that the process can access the resource if it has a value greater than 0. If it is set
to 0, now other process can enter the resource. Maksudnya, kita akan set lah. Okay, kita akan set, for example, wait SE. Okay, wait SE ni maksudnya, ini sedang dalam proses menunggu. Okay, masuk dalam entry section. Okay, while SE less than or equal to 0, kalau SE ni lebih kecil atau sama dengan kosong, so SE ni dia boleh guna lah. Okay, boleh guna SE. SE ni kita anggap sebagai proses lah. So, berapa banyak proses tu boleh guna resource tu, kita akan tolak-tolak. Kat sini lah, SE tu akan reduce. Okay, bila dia panggil signal, jadi signal tu dia boleh keluar lah. Jadi SE ni akan ditambah. Okay, contohnya macam kita baca penerangan dekat sini. When a process went to use that resources, it first check to see if the value of the counting semaphore is more than 0. Kalau satu-satu proses tu nak guna resources, dia akan check lah value dalam